20. Sebab Imam Sanusi ini menyebut 20 ini kerana berasaskan kepada pembahagian hal. Sebab maratibul wujud menurut pandangan ulama dan sebilangan ulama mengatakan ada 3, iaitu wujud yang kita boleh nampak, kemudian tiada yang memang tiada langsung, kemudian yang tengah-tengah antara wujud dan juga tidak wujud ini yang dipanggil hal. Kita tak nampak sampai tidak wujud sampai nampak dengan mata kepala, dan tiada sampai dinafikan kewujudannya sama sekali. Itu dipanggil hal. Jadi ini kita akan bincang nanti ke depanlah supaya kita tidak kita tidak serabut dengan istilah ini. Jadi ada 20 sifat. Wa yastahil dan mustahil bagi sifat ini ada 20 juga. Iaitu wujud lawan dia, kemudian qidam lawan dia, begitulah seterusnya. Kemudian wa yajuzu fi haqqi ta'ala amru wahid. Satu yang harus bagi Tuhan, iaitu mengada dan mentiadakan. Kemudian fahadhi arba'un. Ini 40. Maksudnya 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang sifat yang mustahil, dan satu yang harus. Ihda wa arba'un, 41. Kemudian wa yajibu lirrusuli arba'atun, dan wajib bagi rasul itu 4 sifat. Wa yastahilu alaihim arba'atun, dan mustahil bagi dia itu 4. Wa yajuzu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam amrun wahidun, satu sifat. Fahadhihi khamsuna, inilah 50 sifat. Wa sayati tahrirul kalam inda zikriha mufassalatan, insyaallah akan datang penghuraian secara terperinci insyaallah subhanahu wa taala. Perbincangan dan penghuraian terperinci akan datang insyaallah. Kemudian Syekh Fudali memulakan perbahasannya yang pertama, iaitu berkaitan dengan sifat wujud. Jadi sekarang ni wujud ini kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala wujud namanya wujud yang wajib ataupun wajibal wujud. Sementara kita makhluk ini dipanggil sebagai mumkinul wujud, ataupun kita panggil wujud kita ini adalah wujud li ghairih, ataupun wujud kita ini disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Jadi Syekh dalam perbahasan ini memulakan perbahasan perbincangan sifat secara terperinci, dan ulama-ulama telah membahagikan sifat ni kepada 4. Ulama membahagikan sifat ni kepada 4, iaitu yang pertama dipanggil sifat nafsiyah, kemudian yang kedua sifat salbiyah, dan yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat ma'nawiyah. Kenapa dipanggil sifat nafsiyah itu sebagai nafsiyah? Kerana dia menunjukkan kepada zat itu sendiri. Contohnya bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala ini wujud, dia menunjukkan kepada diri. Contoh saya kata saya ada. Mana adanya saya ini menunjuk kepada zat dan diri saya ini sendiri. Bukan suatu sifat yang di luar daripada diri saya. Berlainan dengan kudrat. Kudrat, saya ada kudrat, saya ada ni badan, tapi di sebalik badan ni ada satu sifat namanya kudrat. Jadi dengan sebab itu sifat kudrat ini adalah maknanya itu berlainan daripada makna zat, makna diri. Maka yang pertama dipanggil sifat nafsiyah kerana dia menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Kemudian yang kedua dipanggil sifat salbiyah, iaitu kudrat, irada, ilmu, kudrat qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamu bin suhadaniyah. Ini dipanggil sebagai sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Ialah sifat yang kita menafikan apa sahaja bentuk kekurangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat salbiyah ialah sifat yang kita nafikan bentuk kekurangan, iaitu bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala qidam. Apa maksud qidam? Tidak ada permulaan bagi wujud dia. Kita nafikan permulaan. Sebab apa? Kalau ada permulaan, maka
Allah bersifat dengan kekurangan sebab dia berhajat kepada yang mengadakan dia. Begitu juga baqa. Apa maksud baqa? Tidak ada kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya ada kesudahan, maka Tuhan adalah lemah dan ditiadakan. Okay? Hak yang meniadakan dia itulah yang berkuasa. Begitulah juga dengan sifat baqa, kita baqa mukhalafatu ta'ala al-hadis. Maksud mukhalafat ia tidak menyerupai sesuatu yang baharu. Sebab kita tahu semua yang baharu ini sifatnya berhajat. Untuk ada, diadakan. Untuk kekal, diberikan sebab kekalnya. Dan dia juga akan binasa bila dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyerupai apa-apa sifat yang baharu, kerana semua yang baharu ini bersifat dengan sifat berhajat. Kemudian yang kemudian yang ketiga qiyamuhu binafsih. Apa maksud qiyamuhu binafsih? Qiyamuhu binafsih adalah maksudnya tidak berhajat kepada sesuatu. Maksud kita tidak berhajat dengan, kadang-kadang kita orang Melayu kata berdiri sendiri. Jadi ini juga tidak memberikan makna yang jelas. Jadi makna tidak qiyamuhu binafsih ialah tidak berhajat kepada sesuatu. Sama ada tempat ataupun kepada yang menentukan kepada dia, tak ada. Tuhan tidak berhajat. Wahdaniyah ialah tidak banyak dan tidak berbilang-bilang. Tidak ada syirik dan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna wahdaniyah. Jadi dinafikan bagi Allah segala bentuk kekurangan. Ada berapa sifat? 5. 5 sifat dipanggil sifat salbiyah. Apa maksud sifat salbiyah? Ialah sifat yang menafikan apa sahaja bentuk kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat ma'ani ialah sifat yang menunjukkan kepada makna yang ada pada diri, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dipanggil ma'ani. Sebab apa ma'ani? Sebab dia tak nampak. Dia ada tapi tak nampak. Dan dia berbeza daripada zat ataupun diri kita. Contohlah misalnya bila kita melihat kepada saya ni, tuan-tuan, bila saudara melihat kepada saya, saya contoh sekarang ini adalah zat. Di sebalik zat ni ada sifat. Dan sifat ni kita tak nampak tengok, sebab itu dipanggil makna. Jadi di sebalik zat ini kita tengok ada satu sifat namanya kudrat. Dengan kudrat inilah kita boleh angkat, kita boleh bergerak. Kemudian bila kita pergi ke sana kemari, itu menunjukkan kita ada iradat, kita ada ilmu. Jadi sekiranya zat ini tidak ada sifat tersebut, maka dia tak boleh bergerak, tak boleh nak angkat. Bolehnya angkat ni menunjukkan dia ada sifat tersebut. Sekarang sifat ni kita tak nampak, maka itu dikatakan sifat ni makna. Sifat tu makna. Tapi kita kita dapat menyaksikan kesan daripada adanya sifat tersebut. Maka ini dipanggil sebagai sifat ma'ani. Kemudian satu lagi, sifat ini ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayah, sama', basar dan juga kalam. Kemudian satu lagi bahagian sifat yang dipanggil sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang disebabkan oleh adanya sifat ma'ani, maka Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kudrat, maka disifatkan kepada Allah itu dengan sifat yang berkuasa. Dengan sebab ada kuasa itu, maka disifatkan kepada dia berkuasa. Dengan sifat kudrat iradat, maka disifatkan dia itu berkehendak. Begitulah sampai sifat kalam. Boleh nah? Jadi sini kita akan mula perbicaraan kita dengan sifat yang pertama yang wajib diimani dan wajib diyakini oleh setiap orang mukallaf, iaitu meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah asas yang pertama. Ini yang orang kata awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Maksud mengenal Allah yang meyakini kewujudan Allah. Jadi setiap orang Muslim perlu kita tanam, perlu kita yakini tentang kewujudan Allah. Sebab itu adalah teras yang pertama
Jadi sekiranya kita tidak meyakini kewujudan Allah berasaskan kepada dalil, maka lemahlah akidah kita. Maka kata dia, al-awwalu minas sifatil wajibati lahu ta'ala al-wujud. Sifat pertama yang wajib bagi Allah ialah sifat wujud. Kata dia, di sisi Ahlus Sunnah, kalau kita tengok wujud ini, kalau wujud bagi Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim lah, dan wujud bagi kita makhluk yang baru ialah diri kita yang ada ini, berasaskan kepada makna yang akan dibincang selepas daripada ini. Oleh itu di bawah ni adalah zat, apakah wujud itu ainul mawjud ataupun bukan, bukan ainul mawjud. Kata dia, al-awwal anna sifat al-wajibatu lahu ta'ala huwa al-wujud wa ikhtulifa fi ma'nahu. Dan ulama-ulama akidah ni berbeza dari pendapat dari sudut pengertian makna wujud itu. Faqala ghairul imam al-Asy'ari wa man tabi'ahu, pendapat selain daripada Imam al-Asy'ari, pengasas akidah ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan pengikut-pengikut dia, mengatakan bahawa al-wujud hiyal halul wajibatu lizat madamatiz zat, ay madamatiz zat mawjud. Dia kata wujud ini ialah suatu keadaan yang mana zat itu ada. Suatu keadaan yang mana zat itu ada. Itu kata dia. Maksudnya sekarang ini zat ini tidak wujud sampai nampak dilihat. Tengok sini apa? Zat itu tidak wujud sampai nampak dilihat, dan tiada sampai hilang, tiada langsung. Mana? Ini pandangan yang mengatakan bahawa ada di sana hal. Ini pendapat Imam As-Sanusi dan juga beberapa kelompok ulama. Tapi jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa tidak ada hal, sesuatu sama ada ataupun tiada. Yang ada boleh nampak dan yang tiada tidak boleh nampak. Mana yang tiada lah kan, tidak dapat dilihat dan tidak wujud. Hak yang ada akan dapat dilihat dan dapat disaksikan oleh panca indera kita bahawa dia adalah sesuatu hakikat yang wujud. Habis itu kalau Allah Subhanahu Wa Taala ada mengikut pandangan yang kedua ini, apakah boleh lihat? Ya, kalau dibuka hijab boleh dilihat. Sebagaimana mereka menyebut lau kushifa annal hijab la ra'ainah. Ini adalah berdasarkan pandangan yang kedua. Jadi pendapat pertama mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan hal. Maksud sekarang ni apa makna wujud? Ialah situasi yang menggambarkan kewujudan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bila kata saudara ada, apa maksud ada saudara? Ialah situasi yang menunjukkan keberadaan zat kamu itu. Faham tak? Kerana kata dia faqala ghairul imam al-Asy'ari al-wujud hiyal hal. Hal ni makna situasi, keadaan yang wajib bagi zat selama mana zat itu ada. Mana okey? Wa hadhil hal, dan hal ini, wa hadhil hal tu'allalu bi illatin. Tu'allalu bi illatin. Maksudnya tu'allal bi illah, mana disebabkan dia maka dihukum ke atasnya itu dengan kewujudan. Wa makna kaunuha halan annaha la tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusyahad. Hal ini artinya kalau kita tengok Imam pengarang nak sebut di sini khilaf di antara ulama, antara Imam Asy'ari dan juga bukan Imam Asy'ari yang mengikuti dia. Sebab ada dua pandangan tentang masalah wujud ini dan juga masalah sifat maknawiyah nanti yang kita akan bincang. Bagi yang mengatakan bahawa ada di sana hal dalam martabat wujud ini,
Sebab ada yang mengatakan wujud ni ada 3 martabat, ada yang mengatakan wujud ni hanya ada 2 martabat. Bagi yang mengatakan wujud ini hanya ada wujud ini ada 3 martabat, makna martabat wujud, martabat hal dan martabat adam, martabat tidak wujud. Bagi yang mengatakan wujud ini hanya ada 2 martabat, iaitu sesuatu itu sama ada ataupun tiada. Jadi bila kita kata sesuatu itu ada, adanya itu ialah dirinya itu sendiri yang dapat ditanggapi oleh akal kita. Dan tiada maksudnya ketiadaan lah kan. Jadi bila kita kata wujud ini ada 3 martabat, iaitu ada, hal dan juga tiada, maka bila dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada, jadi adanya Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah situasi yang kita gambarkan kepada zat keberadaannya ataupun kewujudannya itu. Itu yang dia kata. Yang mana kata dia hal ini tidak sampai kepada tahap yang ada sehingga kita dapat saksi dengan mata kepala kita. Seperti kita kata kita berkuasa, kan? Jadi macam mana kita nak gambarkan berkuasa? Berkuasa ini situasi bila kita angkat ni sesuatu, kita kata dia mempunyai kuasa, dengan kuasa dia tu dia boleh angkat, dan dia sifat mengangkat inilah yang dikatakan berkuasa. Jadi berkuasa ini adalah situasi yang mana dia dalam keadaan memiliki sifat itu. Jadi wujud ini ialah situasi yang mana zat itu wujud. Sesuatu yang zat itu wujud. Itulah yang kita boleh faham. Kita harap walam tanhatu ila darajatil ma'dum hatta takuna adama mahd. Dan dia juga tidak tiada sampailah dia ini kita katakan dia itu sebagai tiada. Jadi kita kata wujud dapat kita saksikan, tiada maknanya kita tidak dapat saksikan. Contoh kita kata api, bila kita nyalakan pada dapur kita menyala, jadi kita dapat menyaksikan kewujudan api itu dan merasai panasnya api tersebut sebab dia ada. Kemudian bila kita padam, api itu hilang, tiada. Jadi tiada. Jadi kita tak boleh nak tanya api yang padam itu dia pergi ke mana? Balik rumah mak ayah dia lah. Api yang dah kita padam tu dia pergi mana? Dia tiada. Kalau dah dia apa maksud dia tiada? Bila maksud dia tiada, dia tidak pergi ke mana-mana. Dia tiada. Sesuatu yang tiada tempat baginya. Yang memerlukan kepada tempat ini sesuatu yang ada. Bila dia bersifat jirim ataupun jisim, ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala wujud dia itu tidak berhajat kepada tempat, kerana dia bukan jisim dan dia juga bukan jirim. Dan dia juga tidak berhajat. Fawujudu Zaidun masalan, contoh yang diberi oleh Syekh di sini supaya kita faham. Fawujudu Zaidun masalan berdasarkan kepada pendapat yang pertama, hal wajibatul lizat. Jadi wujud sekarang ni dia bincang sekarang ini jasad Zaid. Bila kita kata sekarang ni Zaid ada, Zaid ada, apa makna ada itu? Ada ialah situasi yang menggambar kepada diri, kewujudan diri dia. Okey? La tanfaku anha, yang tidak boleh dipisahkan daripada dia. Mana bila kata Suhaib ada, apa makna Suhaib ada? Ialah kewujudan tubuh badan yang kita saksikan di depan mata ni lah. Ataupun Ustaz Haziq ada, jadi melihat kepada tubuh badan yang ada dia. Wa ma'na qauluhum la tu'allalu bi illatin annaha lam tansha an syai'in bi khilaf qauli Zaidin qadiran. Jadi sekarang ni sifat wujud dengan sifat kudrat, walaupun qadir itu juga dikatakan hal, tetapi halnya qadir yang maha berkuasa itu, dia difahami berkuasanya dia itu disebabkan adanya kuasa, maka itu diilal. Adapun wujud Allah Subhanahu Wa Taala ini, adanya Allah tidak disebabkan oleh sebab yang menjadikan dia itu wujud. Maknanya wujud dia itu disebabkan oleh zatnya itu sendiri ada, bukan disebabkan oleh
sesuatu yang memberikan kepadanya itu wujud, maka dihukum dia sebagai wujud. Itu maksudnya. Okey. Fa wujudu Zaid masalan halun wajibatun li dhatihi ay la tanfaku anha. Wa ma'na qawlihim la tu'allal bi illatin annaha lam tansha an syai'in, tidak dia wujud dia ni tidak makna la tu'allal bi illah, erti dia tidak disebabkan oleh sebab, bermakna wujud itu bukan diadakan oleh sesuatu. Berkhilafi qaunu Zaidin qadiran, berbeza dengan bila kita hukumkan Zaid itu berkuasa. Contohnya patutnya fa'innahu kok kat situ ada apa dalam buku kita ni fa'inna ni tak dia tak boleh nak baca. Kalau yang ada buku teks yang sama ni kena ubahlah fa'innahu nasya'an qudratihi. Saya lupa nak gerakkan. Okey ni. Fa innahu nasya'an qudratihi. Kerana dia ini muncul daripada kudratnya. Fa kaunu Zaid qadiran masalan, bila kita kata Zaid itu berkuasa, wa wujuduhu halani qa'imani bi dzatihi ta'ala. Maknanya Zaid itu adalah, dan juga Zaid dan wujud itu adalah hal yang ada pada Allah, pada zatnya, ghairu mahsusina bihassati minal hawasil khamsah, yang kita tidak dapat kesan melalui panca indera kita. Illa annal awal, namun yang pertama iaitu wujud, kudrat maksudnya, namun yang pertama iaitu kudrat lahu illatin yang sya'anha, ada sebab daripadanya, iaitu kudrat, maka baru dihukum dengan qadir. Wasani la illata lahu, dan yang kedua iaitu wujud, tidak ada sebab untuk kita nak kata dia itu menjadi sebab kepada kita memanggil dia itu ada, kecuali diri dia sendiri. Mana bila kata zat ini ada, bukan disebabkan oleh benda lain, disebabkan oleh zat ataupun dirinya, itulah dihukumkan kepada dia wujud. Maka itulah yang dipanggil sifat ini sebagai sifat nafsiyah, kerana dia merujuk kepada nafsu zat ataupun zat itu sendiri. Wa hadha dhabitun lil halin nafsiyah. Inilah kata dia catatan untuk kita faham berkaitan dengan sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud, yang berbeza dengan hal yang merupakan sifat nafsiyah, yang merupakan sifat maknawiyah, yang juga adalah hal kepada sifat ma'ani. Wa kullu halin qa'imatin bizat, wa kullu halin qa'imatin bizatin ghairu mu'allalatin bi'illatin tusamma sifatan nafsiyah. Setiap hal yang ada pada zat tetapi tidak diilah ataupun tidak disebabkan oleh mana-mana sebab selain daripada zatnya itu sendiri, maka itu dipanggil sebagai sifat nafsiyah. Sifat maknawiyah ialah sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala bi'illatin, dengan sebab illah yang ada pada dia, itu kudrat. Yu'allalu bi'illatin qa'imatun bidzatihi, yang disebabkan oleh adanya sebab pada zatnya. Kita kata Tuhan berkuasa ataupun yang berkuasa kerana ada padanya itu sifat kuasa, gitu. Wahiyallati, makna kata dia wahiyallati la ta'qilu zat biduniha, ai kita tidak boleh, maksudnya kita tidak boleh memahami ataupun menerima tentang kewujudan zat itu tanpa kita mengatakan dia ini adalah bersifat dengan sifat wujud. Maksudnya ay la tutasawwaru zatu bil aqli wa la tudraku illa bisifatihan nafsiyah, iaitu kita tidak dapat memahami ataupun mengetahui sesuatu itu
kecuali dengan sifat nafsiyah dia ini, iaitu kewujudannya. Contoh dia kata katahayyuzi lil jirmi, seperti setiap jirim itu memenuhi ruang. Fa innaka la tasawwar fa innaka in tasawwartahu wa adraktahu adrakta annahu mutahayyizun. Bila kita sebut kata jirim, maka kita tidak akan memahami sesuatu itu kecuali kita tahu bahawa dia memenuhi ruang. Begitulah juga bila kita sebut sesuatu zat, kita tidak akan memahami sesuatu itu kecuali dia ini wujud. Boleh nah? Wa ala hadzal qaul, berasaskan pendapat ini, wa huwa kaunul wujud halan, bahawa wujud itu adalah merupakan hal, martabat di antara ada dan tiada, maka pemahaman pengertian zat Allah itu ada, kata dia fadzatullah taala ghairu wujudihi wa zawatul hawadis ghairu wujudatiha. Jadi kata dia berdasarkan kepada pendapat ini, wujud Allah dengan zatnya itu adalah berbeza. Sebab apa? Kerana wujud itu adalah hal dan zat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah zatnya. Jadi kalau begitu wujud dan zat ini berbeza dari sudut pengertian dan maknanya. Itu bagi pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua, iaitu pendapat Imam Asy'ari wa man tabi'ahu, dan yang mengikutinya, walaupun ada pendapat mengatakan bahawa Imam As-Sanusi juga termasuk di dalam kelompok yang sebenarnya menafikan hal. Maknanya dia juga tidak menerima penyataan bahawa ada di sana hal. Tetapi dalam kitab ini beliau merumuskan pendapat yang mengatakan bahawa sifat itu ada 20, berasaskan kepada adanya martabat di antara wujud dan tidak wujud. Jadi kalau kita tengok pendapat imam sebelum daripada ini, sebelum Imam Sanusi ini, bagi mereka yang berbicara tentang sifat ini, bila menafikan hal, maka sifat akan menjadi 20, akan menjadi 13 saja. Kalau yang menganggap bahawa wujud ini juga bukan wujud ini juga adalah hal, maka sifat dinafikan hal, maka akan jadi 12 saja. Iaitu bermula daripada sifat qidam, baqa, mukhalafu ta'ala al-hadis, qiyamu bi nafsi wahdaniyah, qudrat, irada, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Jadi 5 campur dengan 7. Maka itu sahaja yang dikira sebagai sifat. Dihitung sebagai sifat ada 12, dan wujud dianggap sebagai hal. Bagi yang mengatakan wujud itu sebagai hal, maka dihitung menjadi 13, dan yang mengisbatkan hal lagi tambah lagi 7, maka menjadi 20 dalam sifat maknawi. Boleh faham? Tak apalah, yang hal ini, faham hal ataupun tidak ini tidak termasuk di dalam perbahasan akidah sebagaimana yang disebut beriman dengan dia tahu ataupun tidak tahu, tidak menjejaskan akidah. Cuma yang wajib kita imani dan meyakini ialah beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wujud dia sama ada hal ataupun tidak termasuk dalam perbahasan yang wajib kita tahu. Maka kata dia, wa ala hadzal qaul, berasaskan pendapat selain daripada Imam Asy'ari ini, wa huwa qaunul wujud halan fa dzatuhu ta'ala ghairu wujudihi, maka zat Allah Subhanahu Wa Taala ini berbeza dengan wujudnya. Wa zawatul hawadis, dan zat hawadis, zat benda-benda yang baharu macam kita dan semua ni berbeza dengan wujud dia. Mana zat dia lain, wujud dia lain. Maksudnya bila kita kata botol ini ada, mana botol ini adalah zat dia dan wujud dia itu adalah hal yang merujukkan kepada zat itu, yang menunjukkan kepada zat itu. Boleh ni? Kemudian yang kedua, pendapat Imam Asy'ari dan aliran yang sama dengan dia, sealiran dengan dia, kata al-wujud ainul mawjud. Wujud itu ialah merujuk kepada diri zat itu sendiri. Wujud itu adalah zat itu sendiri.
Mana bukan suatu yang lain daripada zat. Jadi kata dia wa wujudul hadis ainu zatihi. Wujud benda-benda makhluk yang baru kita tertinggal. Fa'ala hadza wujudullah ainu zatihi. Ghairu zaidun alaihi fil kharij. Maksudnya kata dia, bila kita kata Allah ini ada, ialah dia merujuk kepada iktibar kita terhadap zat Allah itu sendiri. Maksudnya kita memahami keberadaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa wujudul hadis, wujudnya makhluk yang baru, seperti saya kata kamu ada, ialah merujuk kepada tubuh badan dan batang tubuh kamu ini, itu yang sendiri. Wa ala hadza, berasaskan kepada pandangan ini, la yazharu addus al-wujudi sifatan. Maka berasaskan pendapat yang kedua, pendapat Imam Asy'ari, wujud ini tidak dikira sebagai sifat. Sebab apa? Kerana sifat ini ialah sesuatu yang ada pada zat. Sekarang ni oleh kerana wujud itu adalah zat itu sendiri, maka dia bukan sifat. Jadi maka dengan sebab itu wujud ini tidak dihitung sebagai sifat, sebab dia itu adalah diri zat itu sendiri. Boleh faham? Kemudian li'anna al-wujud ainu zat, sebab wujud itu adalah zat itu sendiri. Wasifah ghairu zat, dan sifat ini berbeza dengan zat. Sebab itu kita kata sifat ialah sesuatu yang ada pada zat. Sifat adalah sesuatu yang ada pada zat. Maka dengan sebab itu sifat ini berbeza dengan zat. Sorry. Wasifatu ghairu zat. Sorry. Wasifatu ghairu zat bikhilafihi ala al-qawl al-awwal. Dan sifat itu bukan zat, berbeza dengan pendapat yang pertama tadi, yang menganggap bahawa sifat hal itu adalah merupakan sifat kepada zat. Fa inna ja'alahu sifatan zahiran. Pendapat yang pertama itu dia adalah sifat yang adalah jelas. Wa makna wujubul wujud lahu ta'ala alal awal, erti kewujudan Allah mengikut pendapat yang pertama yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sifat. Kata dia anna sifatan nafsiyah allati hiya halun sabitatun lahu ta'ala. Jadi kata dia erti wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah sifat nafsiyah ia merupakan hal yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka diitlakkan dia sebagai sifat, iaitu situasi yang sabit kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil dia sebagai wujud. Kemudian wa ma'na al-wujud al-sani, erti wujud mengikut pendapat yang kedua, anna zatahu ta'ala mawjudun muhaqqaqatun fil kharij. Erti pendapat yang kedua bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dan wujud di luar, mawjudun muhaqqaqatun fil kharij, bihaisu law kushifa anna al-hijab la ra'ainah. Jika dibuka hijab, kita akan boleh melihat zat tersebut. Jadi kalau kita yang makhluk ini, kita boleh nampak zat di hadapan kita. Dan zat Allah Subhanahu Wa Taala bila dibuka hijab dari akhirat nanti, kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata dia fadzatullah taala muhaqqaqatan, zat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah suatu zat yang benar-benar wujud, illa anna al-wujuda ghairuha alal awal wa hiya huwa al-sani. Dan zat Allah Subhanahu Wa Taala, namun wujud illa anna al-wujuda ghairuha, dan wujud bagi yang kedua adalah lain daripada zat, mengikut pendapat yang pertama, dan dia adalah zat itu sendiri mengikut pendapat yang kedua. Jadi di sini dalam perbahasan ilmu akidah, apakah wujud Allah Subhanahu Wa Taala ainu zat ataupun wujud Allah itu ghairu zat, ataupun yang dipanggil dalam istilah sini halil wujud
ainu zat atau ghairuha ay ghairu zat. Bagi yang mengatakan bahawa wujud Allah itu adalah ainu zat, maka hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar wujud bila dibuka hijab boleh tengok. Sekiranya kita mengatakan bahawa wujud Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan zat, maka dia adalah merupakan suatu hal yang menjadi sifat kepada zat, yang mana dia tidak dapat dilihat sampai kepada tahap wujud yang nyata ini, dan dia juga tidak tiada, namun dia adalah merupakan situasi bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia adalah suatu yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang dipanggil sebagai hal. Boleh nah? Kemudian bila dah habis ini, Syekh mendatangkan dalil. Wa dalil ala wujudi ta'ala hudusul alam. Jadi dalil yang dibawa oleh Syekh di sini dalam semua sifat-sifat ini, kecuali sifat sama bahasa kalam, semuanya dibawa dengan dalil-dalil akli. Sebab kita tahu tuan-tuan, ulama membahagikan penghujahan terhadap sifat-sifat ini. Sifat wujud ini, dalil utamanya adalah dalil akli. Dalil kepada sifat wujud ini adalah dalil akli. Kerana kita tengok kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak boleh nak digunakan dalil akli, dalil nakli, kerana daur. Sebab macam mana nak membuktikan kewujudan Allah, kita ambil daripada firman Allah. Jadi daur, pusing. Sebab itu ulama-ulama ahli sunnah mengatakan dalil utama untuk membuktikan kewujudan Allah ialah dalil akli. Sementara sifat-sifat yang lain selain daripada sama bahasa kalam, dalil akli dan nakli seimbang, boleh guna dua-dua. Adapun sama bahasa kalam, penghujahan terhadap dalil ini adalah dalil nakli. Jadi dengan sebab itu Syekh dalam kitab kita ini, dalam menghujahkan sifat sama bahasa kalam, dia bawa dalil nakli. Kerana dalil akli dalam persoalan ini lemah. Sebab itu dipanggil oleh ulama dalil al-kamal wan nuqsan. Ada sifat ini dianggap sempurna, kurang sifat ini adalah nuqsan. Itu nisbah kepada kita. Ada pun nisbah kepada Tuhan, kita tak tahu. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan penghujahan terhadap sifat-sifat ini boleh digunakan dengan dalil akli dan nakli. Habis mungkin kita akan tanya, kenapa di dalam perbincangan ini Syekh banyak menggunakan dalil-dalil nakli, dalil-dalil akli sahaja. Sebab kita tengok dalam hal ini dia melibatkan perbahasan di antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, yang mana mereka ini akan menggunakan dalil-dalil akli sahaja dan tidak menggunakan dalil-dalil nakli. Tapi bagi kita orang Islam yang sudah beriman, kita boleh menggunakan dua-dua, iaitu dalil akli dan juga dalil nakli. Dan itulah yang ditulis oleh ulama-ulama akidah mutaakhirin, yang mana mereka menggunakan dalil akli dan dalil nakli ini secara seimbang untuk kita faham. Jadi dalam hal ini, kalau kita tengok dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, semuanya dibawa dalam bentuk dalil akli. Dalil-dalil kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dibawa dalam bentuk dalil-dalil akli, tidak dalam bentuk dalil-dalil yang kita tengok dalil-dalil akli, dalil-dalil nakli secara langsung tak, tapi dibawa secara dalil-dalil akli yang kita kena fikir dan kita kena buat penghujahan. Contohnya Tuhan kata, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wal fulk, dah panjang lagi tu, dah akhir surah Al-Imran inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati fil bahri wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Lepas tu apa dah? Tak. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Saat akhir apa tu? La ayatil lil albab. Lepas tu allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. La ayatul lil albab. Jadi sekarang ni tak apalah, kita pun lupa Quran, tak hafal ni.
Tak apa, nanti kalau sahabat-sahabat boleh tengok dalam apa tu, inna fi khalqis samawati wal ard, kat Google lah, kita kena Google jugalah, inna fi khalqis samawati wal ard dalam Google. Jadi kalau kita tengok, Tuhan kata dalam penciptaan langit dan bumi ini, jadi kita melihat di depan mata kita ni ada ciptaan. Setiap ciptaan mesti menunjukkan ada pencipta. Ada. Siapa pencipta tersebut? Jadi akal kita akan mencari. Begitu juga contoh Tuhan kata bukti keesaan Allah, dan juga boleh kita gunakan kewujudan Allah. Tuhan kata lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Sekiranya ada Tuhan dua, satu di langit dan satu di bumi, maka sudah pasti langit bumi ini akan musnah dan rosak binasa. Nampak tak? Macam mana boleh rosak binasa ya? Sebab Tuhan yang pertama dan yang kedua berlainan, berbeza. Mungkin yang pertama nak yang lain, yang kedua nak yang lain. Cuba tengok tu. Ada dua. Jadi contoh misalnya yang kita sebut tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fihima min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ayatin liqaumin yaqilun. Jadi ayat itu semua adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Apa yang kita fikir? Tuhan kata kita ada langit bumi, kita tengok langit di atas, kita tengok bumi di bawah. Sebab itu di dalam matan Jawharatul Tauhid kata dia, fanzur ilal alamil ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi al-hikami. Kamu tengok ke langit, kamu tengok ke bumi, penelitian terhadap adanya langit, ada yang bumi dengan hasil dengan dengan isi kandungannya itu, semua ini membuktikan bahawa ada di sana pencipta yang maha agung dan maha bijaksana. Jadi begitu juga ayat ni, Tuhan kata dalam penciptaan langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, perjalanan bahtera kapal-kapal di lautan, membawa barangan kita merentasi benua dan sebagainya itu, dan Tuhan turunkan langit, hujan dari langit, sebab kita tahu tidak ada siapa yang boleh menurunkan hujan. Hari ini para ulama telah mengetahui konsep penurunan hujan ini, kita teori penurunan hujan ni, bagaimana berlaku pemeluapan, kemudian wap ni naik ke awan, membentuk awan, kemudian awan ini pecah menurunkan hujan. Jadi proses ini kita tengok begitu hebat, disaksikan, dan saintifik telah mengkaji bagaimana berlaku pemeluapan dan seumpamanya itu. Semua ini apakah berlaku secara tabi'i tanpa peraturan? Dan kita tengok contohnya, hujan berlaku 1 kilometer. Selepas 1 kilometer berhenti hujan. Kenapa berhenti? Kan tak? Jadi sudah pasti bahawa ini ada yang menentukan. Kita tengok di sebelah sini banjir sebanyak-banyaknya, sebelah sana kemarau, sekering-keringnya. Jadi ini semua menunjukkan ada yang mencipta. Begitu juga Tuhan kata wa bassa fiha min kulli dabbatin. Di atas muka bumi ada bermacam-macam hidupan. Siapa yang mencipta? Hak ni lembu, hak ni kambing, hak ni unta, hak ni harimau, ni serigala, singa, sifat macam-macam. Hak ni buas, hak ni jinak, diternak. Kemudian Tuhan kata bagaimana Tuhan meniupkan angin. Siapa yang meniupkan angin? Kadang-kadang kencang, kadang-kadang sepoi, kadang-kadang ribut taufan yang memusnahkan keseluruhan. Kemudian Tuhan kata semua itu la ayatil liqaumin yaqilun. Tanda menunjukkan adanya Tuhan, adanya pencipta bagi yang berfikir. Jadi bila kita meneliti ayat-ayat ini, dia juga membawa kepada fikir. Bagaimana kita berfikir? Kita kata hujan, turun hujan ini. Hujan ini tidak turun dengan sendiri. Mesti ada yang menggerakkan awan, ada yang menurunkannya. Begitulah juga kita tengok alam ini ada.
Setiap yang ada ini mesti ada pencipta. Jadi bila kita meneliti adanya alam, jadi kita menyaksikan ciptaan, setiap ciptaan mesti menunjukkan ada pencipta. Kita menyaksikan hujan turun, dan kita tahu bahawa hujan ini daripada air, dan air tidak boleh menurunkan diri dia sendiri. Mesti ada yang menurunkannya. Mana dengan bahasa yang mudah, setiap ciptaan mesti ada pencipta. Setiap yang berlaku yang kita saksikan di depan mata kita menunjukkan ada pencipta. Dan ini menunjukkan bahawa bukti yang sangat besar adanya pencipta. Jadi itu dalil daripada Quran yang mengajak kita untuk berfikir. Dalam kitab kita ni, pengarang atau syekh membawa dalil akal yang membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, wad dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Dalil adanya Tuhan ini adalah penciptaan alam. Maksud hudusul alam maksudnya penciptaan alam. Apa maksud hudus? Hudus ini ialah wujud yang didahului oleh tiada. Apa maksud wujud didahului oleh tiada? Maksud penciptaan. Maksudnya kewujudan alam. Okey? Kita tahu alam ni kenapa dinamakan alam? Kerana dia adalah alamat dan tanda kewujudan Tuhan. Mana alam semesta keseluruhan ini adalah tanda dan alamat kepada kewujudan Tuhan. Kerana dia tidak mungkin ada sendiri, dan dia berhajat kepada adanya pencipta yang memberikan kepada dia kewujudan. Jadi kata Syekh di sini, kata dia tanda dan bukti kewujudan alam ialah hudusul alam. Bukti adanya Tuhan ialah penciptaan alam ini. Macam mana kita nak buat bukti, nak buat dalil? Ataupun dengan cara yang mudah kita kata alam ini baharu. Sebab apa baharu? Sebab sebelum ni dia tidak ada, kemudian diadakan. Itu maksud baharu. Setiap yang baharu mesti ada yang mencipta. Maksud sekarang ni setiap yang baharu maksudnya sebelum ni tidak ada, kemudian diadakan. Adanya dia itu mesti dicipta dan diadakan. Oleh itu alam ini ada penciptanya. Akal akan mengerti setakat tu je. Siapa pencipta kita dah tahu. Mana akal akan berfikir setakat itu. Jadi bila dan akal meyakini sedemikian, maka selepas daripada itu wahyulah yang memberitahu. Nabi yang datang memberitahu bahawa pencipta kepada alam ini adalah Allah. Sebab itu dalam Al-Quran memberikan penjelasan sepenuhnya seperti surah Fatir. Mana Tuhan kata Fatiris samawati wal badi'us samawati wal. Maksudnya dia yang mencipta langit bumi. Maksudnya kita tengok di depan kita ada ciptaan. Siapa yang mencipta? Maka kata Tuhan, Allah. Allah yang mencipta. Jadi sekarang ni kita adalah ciptaan. Kenapa? Siapa yang mencipta kita? Kenapa dia cipta kita? Untuk apa kita ada atas dunia? Kita akan pergi. Tuhan cerita belakang dalam Quran. Tuhan kata, kamu asal usul kamu daripada Adam. Daripada Adam itu akan lahir spesies manusia. Ayat 1 surah An-Nisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebut, kita tengok dalam Al-Quran, step-step penciptaan manusia, pembentukan embriologi itu daripada sperma kepada darah, daging, tulang, kemudian membentuk manusia, kemudian dilahirkan. Tuhan cerita satu persatu. Itu adalah kewujudan kita di atas muka bumi ini. Jadi semua itu apakah dia boleh berlaku sendiri? Tak mungkin. Maka ini menunjukkan adanya pencipta, dan yang mencipta kita itu adalah manusia. Maka Tuhan sebut contoh dalam surah Ar-Rahman, Tuhan kata wa khalaqal insana min salsalin mimma wa khalaqal insana wa khalaqal janna malaikat, dan Tuhan cerita pula penciptaan jin. Wa khalaqal janna min marjin min nar. Diciptakan malaikat, diciptakan jin daripada api yang panas, dan diciptakan malaikat daripada nur, dan diciptakan manusia ni daripada tanah. Tuhan cerita satu-satu asal usul kewujudan dan penciptaan kita dalam surah Ar-Rahman. Mana diciptakan manusia ni daripada tanah,
dan diciptakan daripada wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar, daripada tanah liat, dan diciptakan jin pula daripada api, diciptakan malaikat daripada nur. Jadi Tuhan cerita asal usul mana dialah pencipta. Jadi yang kita lihat adalah ciptaan. Semua yang kita lihat ciptaan, dan semua ini menunjukkan ada pencipta. Jadi siapa pencipta? Jadi Tuhan kata, aku yang buat kamu. Manusia ini daripada tanah, malaikat daripada nur, jin daripada api. Dah kita faham. Jadi akal manusia mampu dan nak fikir asal usul ni tak mampu. Maka rahmat daripada Allah, Tuhan utuskan Nabi, diturunkan wahyu, diberitahu maklumat ini untuk panduan kehidupan kita sebagai manusia di atas muka bumi ini. Okey. Jadi kata dia dalil kewujudan Allah. Ini yang kita tengok yang paling penting, yang akan merubah kehidupan kita. Jadi yakin kita kepada Allah inilah yang mengubah kehidupan kita. Sebab itulah kita tengok sesiapa sahaja dulu, sekarang dan akan datang dan selama-lamanya, yang perlu kita fikir sekarang ialah tentang hakikat kewujudan kita. Sebab itu Tuhan kata dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu itu kamu tidak lihat ke? Jadi kita lihat apa kat cermin diri kita ni? Kita tengok kita cantik ke apa? Dalam diri kita ni banyak pun yang kita tak tahu apa dalam diri kita. Diri kita ni sebagaimana yang kita tahu, kita sebagai manusia ada 3 elemen yang besar. Kita ada jasad material, kita ada roh, kita ada nafsu. Jadi 3 elemen ini yang menjadikan kita perlu kepada panduan. Sebab jasad, bagaimana kita nak membela jasad ini, kita beri makan minum dia. Kemudian roh, yang kita kata melalui roh ni ada naluri dan perasaan, akal dalam diri kita. Ini adalah betulat daripada roh ini. Bagaimana kita nak faham roh ini? Bagaimana kita nak angkat kedudukan roh ini, hidupnya, nak kita menyuburkan roh sebagaimana kita membesarkan jasad kita. Mana kita tengok roh ini akan subur besarnya dengan ilmu. Dan bagaimana kita nak mengawal nafsu dan kemahuan kita. Jadi semua ini menjadikan kita memerlukan kepada agama dan memerlukan kita kepada akidah yang benar dan panduan dalam kehidupan. Sekiranya kita tidak pandu, kita tidak dipandu, kita akan tengok ada orang memberikan perhatian kepada roh saja, tinggal dunia. Ada orang beri perhatian kepada jasad saja, tinggal akhirat. Ada orang yang mengikut hawa nafsu saja, maka dia melakukan kejam dan menzalimi satu sama lain, maka rosak. Jadi bagi memastikan manusia seimbang dunia akhirat, terkawal hawa nafsunya, maka agama yang akan mengatur kehidupan manusia. Jadi dengan sebab itu kita tengok manusia, yang pertama kata dalil ala wujudillah ta'ala hudusul alam, ay wujuduhu ba'da adamihi. Maksud hudus apa dia? Hudus ay wujud ba'da adam. Mana hudus wujud yang didahului oleh tiada. Maksud baharu itu ialah dia didahului oleh tiada. Apa maksud didahului oleh tiada? Maksudnya dia tidak mungkin wujud jika tidak ada pencipta yang mengadakan dia. Okey. Wal alamu, dan alam yang kita saksikan di depan mata kita ni ajramun, alam yang kita saksikan semuanya adalah jisim jirim. Kita tengok matahari, bulan, bintang, pokok, gunung, ganan, semuanya adalah jisim jirim. Yang maksud alam ni ialah jisim-jisim yang kita menyaksikan di depan kita terbentang luas ini. Jadi setiap jisim ini kata dia kazawat wa arad dan juga sifat. Maksudnya alam ini terdiri daripada 2, iaitu jisim dan juga arad. Mana jisim dan sifat-sifat yang ada pada dia. Bila jisim dan sifat ini dipecahkan, maka musnah binasalah semuanya. Sebab itu jisim dengan sifat ni tak boleh dipisahkan. Jadi bila diteliti alam ni dipecah-pecahkan, dia tidak boleh lari daripada 2. Satu jisim, satu sifat-sifat kepada jisim tersebut. Jadi jisim ialah jirim yang memerlukan ruang, dan setiap jirim itu ada sifat dia. Berat, masuk sifat sini berat, ringan, tinggi, rendah, panjang, pendek, kemudian warna, putih, hitam. Itu sifat-sifat dipanggil a'rad kepada zat itu ataupun kepada jisim. Jadi kata innama kana hudusul alam, sesungguhnya baharunya alam ini adalah bukti kepada kewujudan Allah.
Mana alam ini tiada kemudian diadakan, itu menunjukkan adanya Tuhan. Sebab apa? Sebab alam tak boleh mewujudkan diri dia sendiri, dia memerlukan kepada pencipta. Sebab apa? Li'annahu la yasluhu an yakuna hadisan min nafsi. Sebab dia tak boleh buat diri dia sendiri min ghairi mujidin yujidi, tanpa pencipta. Mana sekarang ni alam ini dia tidak ada akal, tidak ada kehendak dan kemahuan sehingga dia boleh mencipta. Sebab itu kita tengok sebilangan golongan etis yang tidak percaya kepada Tuhan. Kata dia alam ini berlaku dengan teori Big Bang. Mana berlaku letupan besar, hasil daripada letupan itu berlaku tindak balas kimia dan seumpamanya, maka terbentuk alam. Boleh begitu? Jadi kita tahu bahawa alam ni jisim jirim yang dia tidak ada perasaan, tidak ada kehendak, tidak ada kemahuan, tidak ada kudrat. Macam mana dia nak mencipta dan mengadakan? Hak ni manusia, hak ni binatang, hak ni pokok, hak ni batu, hak ni tanah. Tak mungkin dia akan berlaku secara sendiri tanpa penciptaan. Sebab itu dalam Quran Tuhan tanya dan Tuhan minta kita fikir. Tuhan kata huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghaira ma'rusyat. Tuhan yang telah mencipta kebun-kebun, ada hak yang ada pokok dan ada hak yang menjala tanpa pokok. Maksudnya hak yang jenis pokok di sini hak yang berbatang seperti durian, mangga, hidup beratus tahun. Ada hak yang ghaira ma'rusyat, yang pokok seperti tembikai hidup sekejap je. Jadi hak yang pokok yang hidup sekejap ini, siapa yang menentukan hak ni pokok hidup berbuah sekali mati pokok dia, hak ni berbuah ratusan tahun masih kekal. Kita tanam dia hidup lebih panjang, kita mati dia masih hidup. Pokok ada hak yang mati awal pun kan, tapi nak kata pokok-pokok yang boleh hidup ratusan tahun lama dan mengeluarkan hasil, siapa yang mencipta? Tak mungkin dia cipta diri dia sendiri. Kata dia li'annahu